Bicara Makasih PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam program Bicara Maqasid PNB yang dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Kita selalu mendengar kisah adik-beradik bercakaran selepas kematian ibu bapanya. Kita juga sering mendengar kehidupan si isteri menjadi sukar selepas kematian suami tercinta. Dan kisah seperti ini amat menyayat hati apabila terbayang yang berlaku kepada keluarga kita sendiri. Namun perbincangan kita pada hari ini bukanlah berkisah tentang kisah sedih kehidupan mereka, tetapi lebih kepada bagaimana kita dapat menyelesaikan perkara ini. Jadi untuk hari ini, kita bersama dengan Dr. Ahmad Basri Ibrahim, Ketua Pengurusan Syariah Permodalan Nasional Berhad, PNB. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Sihat, terima kasih datang hari ini. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Dan juga kita ada selebriti jemputan kita pada hari ini. Bukan saja berbakat dalam lakonan dan dunia seni, juga seorang content creator. Dan bersama kita ialah Yana Syamsuddin di studio pada hari ini. Apa khabar, Yana? Baik, Alhamdulillah. Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Doktor, topik pada hari ini, Doktor. Segmen ini kita akan membincangkan terlebih dahulu mengenai pengurusan harta. Dengan fokus kepada harta perwarisan. Maksudnya harta selepas kita mati ni macam mana ni? Yang berkait rapat dengan hukum faraid. Seperti yang telah ditetapkan dalam Quran. Sebab faraid ni dia clear dalam Quran, dia detail. Kadang-kadang boleh jadi keliru. Ada faraid lah, ada wasiat lah, ada harta pusaka lah, ada hibah lah. Mungkin doktor boleh terangkan dengan ringkas apa itu faraid sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Imam Muda Ashraf. Faraid ni ialah pengurusan harta selepas berlaku kematian, ya. Kalau kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah menyebut yatba'ul mayit salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih. Nabi bersabda bahawa apabila seseorang itu meninggal dunia, maka akan mengikutnya ke perkuburan adalah ahlinya, keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Tetapi kata Nabi, dua balik rumah, iaitu keluarganya akan balik, hartanya akan balik, yang tinggal hanya amalannya sahaja. Jadi apabila keluarga balik ke rumah, harta pun balik ke rumah, maksudnya perlu ada pengurusan. Sebagaimana sebelum berlaku kematian, ada pengurusan dalam Islam, macam mana kita nak melabur, hukum hakamnya tentang pelaburan ataupun tentang pengurusan harta, begitu jugalah dalam Islam. Selepas berlaku kematian, maka perlu ada pengurusan harta kepada para waris. Dan inilah yang dinamakan faraid. Dan di dalam faraid ini, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, dengan jelas Allah telah menyebut lirrijali nasibun mimma tarakal walidain wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidain wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud bahawa bagi lelaki itu ada bahagiannya yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan juga ahli keluarga, dan bagi wanita juga ada bahagiannya yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan keluarga, sama ada sedikit ataupun banyak, nasiban mafruḍa, ada bahagian-bahagian tertentu. Jadi dalam faraid ni ada 5 waris ataupun 5 penerima harta pusaka ni. Yang pertamanya ialah suami atau isteri, yang kedua ialah anak lelaki, yang ketiga anak perempuan, yang keempat ibu, dan yang kelima bapa. Maksudnya 5 ni memang tak akan terhijab atau tidak akan terdinding. Akan ada sekiranya mereka ni masih hidup, maka mereka akan mendapat
harta pusaka daripada waris yang telah meninggal dunia. Dalam Quran ni antara ayat ni yang detail, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Saya banyak jumpa pelajar tahfiz dia kata ini ayat susah nak hafal. Sebab lithuluth, lisudus 1/6, 1/3 detail. Detail. Dan kalau kita fikirkan sekiranya telah ditetapkan dalam Al-Quran pembahagian tertentu, mengapa agaknya kita masih mendengar ataupun ada harta yang tidak dapat dituntut oleh waris? Kalau dah ada pembahagian tertentu, mengapa tidak dibahagikan saja mengikut apa yang telah ditetapkan oleh faraid untuk memudahkan proses tuntutan? Ya. Hukum hakam dah ada. Faraid itu dah jelas, tetapi yang berlaku ni ialah pertikaian dari para waris ataupun ahli keluarga. Contohnya untuk melantik wasi untuk menguruskan pembagian harta, dan ada isu-isu sebagai contoh tidak mahu beri kerjasama apabila hendak membahagikan harta. Itulah yang merumitkan, termasuk dalam undang-undang. Ya, betul. Itulah yang merumitkan pembahagian harta pusaka, bukan kerana hukum tu rumit. Hukum tu jelas dan bahagian pun telah dijelaskan, tetapi sikap manusia yang mempunyai harta ni, dan kita tahulah harta ni orang sebut money has no religion kan. Siapa pun boleh terpengaruh dengan harta, boleh terpedaya dengan harta. Jadi apabila ada harta saja, adalah pertikaian yang berlaku, dan itulah yang merumitkan faraid itu sendiri. Banyak instrumen, tetapi kadang-kadang ibu ayah ni, bukan ibu ayah, kita semua kadang-kadang menganggap faraid itu adalah instrumen yang paling utama, padahal dia mungkin the last resort. Dia mungkin bila kita tak tahu macam mana nak uruskan, okey, pandai-pandailah korang ikut faraid. Dan mungkin sangkaan kita anak-anak lepas nanti aku dah meninggal, nanti anak-anak akan bahagi dengan baik. Tiba-tiba berlaku sebaliknya. Sebab tu yang lambat tu. Jadi Yana, kita dah biasa sangat dengar pasal faraid ni. Kan faraid ni kita banyak kali dengar, tapi bila dengar masalah orang kita yang tak berapa faham pasal faraid ni, jadi macam merebah. Ada yang pengurusan harta yang ditinggalkan, pengalaman Yana sendirilah. Kalau ada, pernah tak dengar kisah-kisah perebutan harta faraid ni kan? Walaupun dah ada hukum faraid, tetapi tetap juga berlaku perebutan harta pusaka dan sebagainya. Ada berlaku betul-betul depan mata saya. Depan mata saya ketika itu seorang sahabat saya tak nak cerita nama dia. Dia kematian suami. Baru dikebumikan, kira pagi tengah hari itu, saya datang jumpa dia. Dia menangis tak berhenti. Saya cakap, kita fahamlah orang kehilangan suami kan, macam mana rasa dia kan. Tapi rupanya yang lebih menyedihkan dia adalah ada cerita lain yang dia tak dapat nak luahkan. Dia terpaksa menangis, dia bercerita pada saya. Okey, sebabkan rahsia, jadi saya tak perlulah cerita siapa kan. Kita ambil iktibar ni. Apa yang dia runsingkan adalah suami dia baru je meninggal tengah hari. Tetapi kita nak cerita pasal faraid, kita pun tak tahu bila benda tu dikira kan. Kita tak tahu bila. Yang dia runsingnya adalah dia sudah dapat SMS daripada ahli keluarga suami dia yang dah meninggal tu, bahawasanya hari itu juga mereka nak ambil kereta kepunyaan arwah suami. Kerana dia kata itu adalah dia orang punya. Bahagian dia orang. Dia dah runsing sebab dia nak pergi kerja macam mana. Walaupun dia cakap dia tak tahu nak memandu, selama ni yang bawa kereta tu, yang bawa mandu dia pergi kerja adalah suami dia. Dia rasa tak apalah, dia kata tak apalah kereta tu dia nak ambil lah, saya tak pandai memandu. Satu lagi masalahnya adalah rumah. Dia dah runsing sebab rumah tu dia baru beli dengan suami dia. Yang itu bagi dia, itu yang dia menangis sebenarnya panjang. Saya pun, ya Allah, saya tak sangka boleh jadi macam tu. Kita pun tak terfikir, boleh macam ni Takkanlah tak ada rasa simpati, kan? Nak kena keluar tu. Saya tak tahu, saya rasa kalau kereta dah kena ambil, rumah dia pusing, dia cakap dia bayar bersama dengan suami. Suami tak ada insurans. Tak ada insurans, lepas tu macam mana dia nak lalui? Adakah rumah tu dia nak jual? Adakah rumah tu sebahagian tu dia dah perlu dia ambil? Adakah dia perlu keluar daripada rumah tu? Benda tu realiti berlaku dan memang banyak kes berlaku. Jadi doktor, saya nak tahu daripada doktor sendirilah. Kita banyak kali lah dengar kejadian-kejadian menyedihkan ni, membabitkan harta-harta faraid ni. Jadi kita pun rasa macam kalau kes-kes yang kita dengar ni mungkin agak menyedihkan dan menyayat hati. Tetapi kita nak tahu, wujud tak sebarang inisiatif untuk kita membantu mereka ni doktor? Nak bantu ni, ada tak inisiatif? Dan adakah cara lain yang boleh digunakan oleh pemilik harta untuk memudahkan urusan waris? Ya.
Seperti saya sebut sekejap tadi, faraid ini undang-undang yang begitu baik, yang cukup jelas, cuma sikap manusia yang menyebabkan dia dilihat sebagai tidak adil dan tidak baik. Walau bagaimanapun dalam Islam, faraid bukan satu-satunya penyelesaian. Selain daripada faraid, kita juga ada wasiat, kita ada hibah, kita ada hibah amanah, dan kita juga ada wakaf. Wakaf zuri sebagai contoh. Ini bagi membantu keluarga ataupun waris-waris dalam keadaan tertentu. Saya bagi perumpamaan beginilah. Di dalam Islam ni sentiasa diberikan jalan keluar. Sebagai contoh, kalaulah hubungan suami isteri kan, berkahwin menantu memang digalakkan dan perlu kita jaga. Tetapi kalau isteri tengok suami sakit kepala, balik rumah tengok suami pun sakit kepala, suami tengok isteri sakit kepala, jadi apa jalan keluarnya? Bercerailah kan. Takkan nak hidup sebumbung lagi dalam keadaan yang tidak harmonis begitu. Jadi bercerai itu bukan pilihan, tetapi ia sebagai jalan keluar daripada krisis keluarga. Dan ada pelbagailah, ada khuluknya, ada fasahnya dan sebagainya. Semuanya itu diperlukan dalam keadaan tertentu untuk menyelesaikan krisis keluarga. Begitu juga dalam bab harta, pengurusan harta selepas kematian. Ada hukum faraid, tetapi dalam kes-kes tertentu, bila faraid tidak mencapai matlamatnya, maka ataupun disalahgunakan, maka ada jalan keluar yang lain. Maka adalah wasiat, adalah hibah amanah, wakaf dan sebagainya. Banyak tu hibah, wasiat ni kita nak cerita, tapi producer dah cue saya. Ada playback katanya. Kita saksikan terlebih dahulu playback ini. Alhamdulillah, saya sudah berhibah. Bagi saya, hibah ni penting kerana ia berkait rapat dengan kehidupan kita selepas akhirat. Ya, saya sudah berhibah. Yang pertamanya, sebab kenapa kita kena berhibah? Sebab kita kena bagi tahu orang yang menerima hibah kita di mana kita berhutang, supaya setidak-tidaknya hutang kita itu boleh dilansaikan melalui hibah kita itulah. Saya sudah buat hibah untuk masa depan keluarga saya lah, untuk yang saya tinggalkan seperti isteri saya dan anak-anak saya. Untuk sekarang memang abang ada hibah, abang ambil hibah untuk keluarga abang. Hibah ni salah satu alternatif, salah satu ikhtiar kita untuk kita membayar hutang, dan juga bukan itu saja, kepentingan untuk ahli keluarga kita juga. Tu dia, hebat-hebat responden kita ni. Responden pun jawab soalan apa kepentingan hibah ni, yang kita tengok pun agak menarik. Sebenarnya doktor, kita ada banyak soalan. Yana ada soalan juga, tetapi apa kata kita berehat seketika, kita bertemu selepas ini. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Okey, baik doktor, kita dah dengar tadi responden kita. Rata-rata masyarakat merasakan hibah amat penting dalam membantu pengurusan harta supaya waris dapat kehidupan yang baik selepas itu. Jadi doktor, saya nak tanya, fokus kita kepada hibah di sini. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana hibah ini merupakan satu kaedah yang sesuai untuk mengurus harta. Okey. Hibah ni ialah suatu pemberian semasa hidup. Kalau dalam bahasa kita, hadiah juga kita maksudnya sama. Hibah maksudnya kita beri semasa kita hidup dan berlaku serta-merta. Contoh, kalau kita belikan kereta kepada anak kita dan kita kata kita hadiahkan kereta ini kepada Along, maka itu adalah pemberian hibah ataupun hadiah serta-merta. Itulah Terus konsep dapat. hibah. Terus dapat. Okay. Penerimaan berlaku. Penerimaan berlaku. Jadi dia tetap takluk apabila setelah berlaku penerimaan, maka harta tersebut tidak tertakluk kepada faraid. Yalah. Sekiranya berlaku kematian dan sebagainya. Kalau macam wasiat faraid ni semua kena tunggu meninggal dulu kan. Yang ni berlaku terus dah. Berlaku terus. Itu konsep hibah yang asal. Cuma dalam keadaan zaman sekarang, kita tidak tahu apa yang berlaku semasa kita hidup. Contohnya anak-anak kita apa akan jadi dan sebagainya. Adakah mereka ni akan menjadi anak yang soleh dan soleha ataupun tidak. Jadi apa yang berlaku ialah apabila kita beri hadiah itu sekarang, kadang-kadang kita ditinggalkan. Kita diabaikan. Kerana keluarga kita tu, kita minta jauh daripada Allah Ta'ala. Keluarga kita tu setelah mendapat harta,
mereka ni selesa dengan harta yang ada dan enjoy dengan harta tersebut dan akhirnya kita ditinggalkan dan kita diabaikan. Ya. Sebab itu dalam keadaan suasana sekarang ni ada yang para ulama berbicara tentang isu hibah ni dan ada konsep baru yang dipanggilkan hibah amanah. Iaitu hibah amanah ni dia satu konsep yang mana hibah berlaku semasa hidup tetapi di sana ada unsur amanah. Ada unsur pemegang amanah. Jadi maksudnya dia bagi hibah sekarang tetapi pada masa yang sama dia boleh gunakan harta tersebut sehinggalah dia meninggal dunia. Tak adalah dapat Ya, terus betul. tapi Ya. ada juga ada tempoh. Ya, demi juga. menjaga kemaslahatan pemberi. Saya nak tanya Yana lah. Yana bagi pandangan sikit tentang hibah ni. Cerita sikit. Kebaikan ke? Apa yang Yana tahu tentang hibah? Okey, saya rasa benda ni baiklah bila betul kalau hibah bila kita dah agih siap, tiba-tiba kita harapkan mungkin anak kita jaga kita, tiba-tiba dia singkirkan kita, kan, termasuk rumah ke apa benda tak ada tempat tinggal, kan. Contoh macam saya pernah cerita tadi, mungkin kalau dia dah bagi selamat sikit, kan. Sebab tak ada macam tadi kisah sahabat saya tu, adik-beradik dia mungkin tak tahu, dia selamat sikit, dia tak adalah kerisauan dia melanda lebih sikit, dia nak kena keluar daripada rumah tu ke, kan. Betul. Kan. Jadi kalau hibah amanah ni saya rasa lagi okey sebab dah ada orang dah diamanahkan untuk menjaga amanah hibah tu. So tak adalah macam Kalau bagi terus takut juga kan. so Itu kita point dia. bukan sebenarnya bukanlah kita ni tak ada orang dalam dunia lah saya rasa lah, kan. Dalam dunia ni cari duit untuk susah, untuk mesti dia cari untuk diri dia dan anak-anak dia. Ya, betul. Tapi kita tak tahu anak kita ni pula Macam mana? macam mana pula, kan. Gelap mata tu berlaku, kan. So saya rasa benda hibah amanah ni sangat baguslah, kan, untuk menjaga kepentingan empunya diri. Harta itu. Kedua-dua pihak sebenarnya. Pemberi dan juga penerima, kan. Contohnya masa kalau dia dah jatuhkan ke satu, contoh anak angkat, kan. Ya, betul. Kan, atau anak angkat yang dijaga, kan. Ya, betul. So okey, sebab ini pun berlaku juga dalam Ya, betul. kehidupan saya. Saya ada kenal dengan seorang ni, orang kampung saya. Dia jaga anak angkat 2 orang. Dia tak ada anak kandung. Okey, so bila mak dia meninggal, nenek dia meninggal, tinggal ayah dia. Tentu ayah dia tidak suddenly tidak normal, sudah tidak normal lagi. So jadi anak dia yang ditinggal 2 orang tu, anak angkat tu, yang seorang dah bekerja sebab dah dewasa. Yang kecil tu dia lost, dia tak ada harta, dia tak ada apa semua. Sangat kesian. Betul. Tapi banyak orang kampung banyak bantu dia lah. Tapi memang kesian bila tiada akad itu, dia pun fikir macam mana dia nak dapatkan rumah tu, dia tak boleh, nak ni pun tak boleh. Tapi ayah dia masih hidup lagi, cuma dia dah tak berapa waras. Ya. Kalau mungkin saya boleh tambah apa yang disebut oleh Yana sekejap tadi. Kalau hukum faraid ni dia kena ada hukumnya, kena ada sebab dia. Sebab berlaku hukum faraid ialah yang pertama az-zaujiyah dan yang keduanya an-nasab. Bila berlaku perkahwinan, kan, suami isteri, maka ada hubungan faraid lah antara suami isteri kalau salah seorang meninggal. Yang keduanya an-nasab, ahli keluarga, anak, cucu dan sebagainya. Itu Ini kan anak angkat tu. Jadi isunya bila berlaku ada anak angkat, kita curahkan sepenuh kasih sayang kita kepada anak angkat. Kan? Semua kita bekerja, kita usaha semuanya, kita nak curahkan kepada anak angkat. Tiba-tiba bila kita meninggal dunia, satu sen pun anak angkat itu tak dapat. Kerana dia tidak ada hubungan nasab dan juga tidak ada hubungan zaujiyah tadi. Jadi sebab untuk mendapat faraid tidak ada. Tak ada. Jadi itulah yang saya katakan ada jalan keluarnya, iaitu dengan cara hibah. Dan hibah itu boleh dibuat dalam bentuk amanah. Ya, sebab tu saya cakap kat makcik-makcik kat kampung. Saya ceramah, saya kata, makcik, makcik duduk kat kampung ni yang tolong beli, bayar bil elektrik, beli tepung, beli ni. Kadang-kadang anak jiran. Anak jiran. Anak sendiri balik tak? Anak Betul, sendiri saya tak balik? setuju, saya setuju. Anak sendiri tak balik kan? Tapi yang duk tolong ni, macam anak sendiri dah, anak jiran tu. Tolong jaga makan, sakit, demam, ubat semua. Anak sendiri tak balik. Tapi bila dah meninggal, anak balik. Dah meninggal, anak balik. Waktu tu, tengok-tengok, 1 sen pun yang jaga waktu tengah susah ibu ayah itu dia tak dapat habuan. Jadi itu cerita tentang hibah ni. Jadi doktor ada sebut tentang 4 kaedah tadi. Wasiat, apa lagi? Hibah, wakaf, faraid. Jadi kita nak cerita tentang
macam mana apa tu nama yang kita namakan sebab tu penama. Ni penama ni. Penama ni sering disebut-sebut sebagai antara kaedah paling mudah untuk menentukan penerima harta mereka yang telah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi kerana ia percuma. Sebab sebenarnya kan doktor, untuk orang biasa bila dengar pengurusan harta ni dah terbayang dah. Peguam, kos yang mahal, jadi dia rasa macam walau ada keinginan di hati tetapi dipendamkan saja. Jadi doktor, soalannya, benarkah lebih mudah jika ada penama? Jadi tidak perlulah peguam, perlu berbincang antara ahli keluarga mengenai pembahagian harta. Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam konteks Malaysia kita ni, dari segi penamaan kita hanya ada beberapa institusi sahaja yang menggunakan penamaan. Sebagai contoh EPF, dia ada penamaan kan. Penama terus. Ya betul. Tabung haji pun gunakan penama. Takaful, kalau kita ambil takaful scheme untuk mendapatkan manfaat takaful itu juga diberi dalam bentuk penamaan ataupun penama. Jadi cuma kita kena ingat di KWSP dan juga tabung haji, bila ada penamaan, penama itu sebenarnya adalah pemegang amanah, pentadbir, bukan hak milik dia. Wasi. Dia adalah wasi, betul. Dia adalah wasi, bukan hak milik dia. Jadi isu akan timbul apabila penama itu sendiri tidak ada pengetahuan tentang pengurusan harta. Jadi dia anggap bila dapat dinamakan sebagai penerima, dia anggap duit itu harta dia. Sedangkan sepatutnya dia hanyalah pentadbir ataupun wasi sahaja. Dia bimbangi makan harta faraid. Betul. Itu yang jadi masalah. Begitu juga dalam tabung haji. Bila ada penamaan, itu adalah wasi. Cuma yang berbeza sedikit dalam takaful, dia panggil manfaat takaful, penamaan ada dalam dua bentuk yang dibenarkan oleh pihak pengawal selia syariah. Kita penamaan dalam takaful ni dia sama ada dalam bentuk pentadbir, wasi, dia boleh pilih. Jadi yang partisipan peserta takaful tu dia berpilih sama ada dia bagi penama itu sebagai pemegang amanah ataupun wasi, ataupun dia boleh pilih juga penamaan itu sebagai sole beneficiary, maknanya milik si penama. Itu pilihan peserta takaful. Berbeza dengan dua institusi yang saya sebut dia sekejap tak direct lah orang kata kan. Kalau mana hibah amanah ni dia terus direct. Dia tak lama terus direct kan. Jadi doktor, sebenarnya isu penama ni orang anggap macam senang. Ya betul. Rupanya tak semudah yang kita itu sebenarnya. Bukan semua tempat ada penama dan ada sebahagiannya bahagian-bahagian tertentu sahaja yang dinamakan dengan penama. Bila nak bahagikan harta tu perlu juga kepada kos, proses juga. Jadi tak senang juga. Jadi kita bayangkanlah benda ini walaupun ada penama, proses ini tidak semudah yang kita sangka. Sebab tu bila kita bincang tentang hibah ni, mungkin hibah ini adalah satu proses yang memudahkan urusan. Ya betul. Bagi orang-orang yang mana berlaku peralihan harta selepas daripada kematian. Jadi doktor, sebelum kita nak cerita lebih panjang ni, kita dengar dulu apa kata responden. Saya baru tahu tahun ni. Saya rasa benda tu baru tahun ni saya rasanya. Sebab yang bagusnya adalah setidak-tidaknya wang pelaburan kita itu dia tidak pergi kepada harta yang tak dituntut. Tahu? Tahu. Ya, saya tahu tentang itu. Hibah ni saya mencari juga kan, mencari yang betul-betul syariah, yang mencari betul-betul yang terbaik pastinya untuk diri saya, untuk kepentingan akhirat saya, untuk keluarga saya. So bila kita menamakan hibah kita itu kepada waris kita, wang itu automatik akan ke waris kita lah selepas kematian. Okey, playback tadi kita tengok kita ni kadang-kadang akan dapat maklumat tentang hibah ni kena ada ejen takaful juga untuk cerita. Kan? Kalau kat masjid nak cerita susah. Sebab? Bukan susah, orang dengar cerita bab hibah lah pula. Kadang-kadang dia jadi tabu sikit. Nasib baiklah ada ejen tolong mudahkan urusan ustaz ni. Jadi mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut. Ini berkenaan dengan hibah amanah ni. Kerana saya rasa hibah amanah memang sangat-sangat memudahkan. Sekiranya kita menggunakan kemudahan ini untuk memudahkan waris kelak nanti. Memang tujuan diwujudkan hibah amanah di ASMB sebenarnya untuk memudahkan tuntutan harta. Kerana dalam keadaan tertentu memang ada pertikaian keluarga yang menyebabkan harta tersebut sukar dituntut dan tak boleh dituntut.
Jadi untuk mengelakkan daripada harta tersebut tidak dituntut, maka untuk memudahkan proses tersebut, maka diperkenalkan hibah amanah. Jadi hibah amanah ini ialah dia ada dua konsep, iaitu pemberian semasa hidup, tetapi pada masa yang sama pemberi boleh lagi menikmati harta tersebut. Tapi sehingga dia kena kekalkan 1,000 untuk penerima. Sebab dalam 1,000 tu RM1,000 kat dalam tu. RM1,000, ya betul, Okey, RM1,000. Jadi sebabnya dalam konsep hibah ni, akad hibah ni dia kena ada rukun dia, pemberi, penerima, harta yang hendak diberi dan juga lafaz. Ijab kabul kan. Jadi mesti kalau dia gunakan habis, pemberi itu contohlah dia bagikan hibah kepada seseorang, katakanlah dia ada 10,000 dan dia hibahkan kepada B dengan 10,000 tersebut. Dan dia gunakan terus yang 10,000 tu. Jadi apa hibahnya kalau penerima hanya dapat kosong kan? So tak cukup syarat hibah tu. So sebab itu perlu dikekalkan 1,000 di dalam akaun supaya memang berlaku hibah dan memang ada subject matter ataupun disebut barang yang dihibahkan tu memang ada. Tapi pada masa yang sama pemberi juga boleh menikmati dari segi dividen, dari segi harta tersebut, tapi kekalkan 1,000 sahaja. Contohnya kalau ada 10,000, 9,000 boleh dinikmati, tapi 1,000 mestilah dikekalkan untuk penerima ataupun dikekalkan semuanya untuk penerima. Boleh digunakan oleh pemberi sehinggalah pemberi meninggal dunia. Apabila pemberi meninggal dunia, maka harta tersebut akan beralih kepada penerima. Ya. Yana nampak Yana. Tadi Yana ada tanya-tanya tadi tentang hibah biasa, hibah amanah. Yana macam terkejut ada produk baru ke hibah amanah macam mana pula cerita. Saya akan tanya selepas ini kalau dah ada produk hibah amanah Yana nak ambil ataupun tidak. Tapi kita berehat seketika. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Bertemu kita kembali dalam program Bicara Maqasid PNB. Yang paling penting cerita hibah panjang-panjang ni sebenarnya doktor dan juga Yana, kita nak pastikan proses tuntutan itu mudah. Itu sebenarnya ada soalan ni. Tapi sebelum kita dengan soalan kita saksikan sketsa ini terlebih dahulu. Puan, buat masa ni, kesemua harta alih dan tidak alih milik arwah suami puan akan dibekukan. Kita perlu menunggu pembacaan wasiat yang akan mengambil tempoh selama 2 bulan untuk ke next proses. 2 bulan, Tuan. Lamanya. Tak boleh ke dipercepatkan lagi proses tu? Saya tak bekerja, Tuan. Macam mana nasib saya dengan anak-anak nanti? Puan, saya minta maaf sangat-sangat Puan. Tapi kita perlu ikut prosedur yang telah ditetapkan. Kerana ini semua tertakluk kepada Akta Probate dan Pentadbiran 1959, Puan. Saya nak bertanya lah, Tuan. Suami saya ni tak ada buat hibah amanah ke, Tuan? Itulah. Masa arwah ada, masa arwah hidup, saya dah banyak kali tekankan dia untuk buat hibah ni. Bukan sebab saya ni terkejar-kejarkan harta dia, tidak. Tapi sebab dengan cara ini je akan memudahkan semua urusan. Sabar, Puan. Jauh kau termenung, Kak. Teringatkan arwah suami kau ke? Teringat tu memanglah teringat. Tapi kadang-kadang, akak rasa terkilan sangat bila arwah tinggalkan kami tanpa sebarang persediaan. Terombang-ambing akak dibuatnya bila mengenangkan nasib kami anak beranak ni. Kenapa cakap macam tu pula, Kak? Yelah, akak ni tak bekerja. Tak ada sumber pendapatan. Macam mana akak nak besarkan anak-anak? Pening kepala akak memikirkannya. Kak. Akak kan ada skill buat kuih. Sedap pun sedap, Kak. Apa kata akak meniaga je lah. Meniaga tu memang akak boleh usahakan. Tapi modalnya tu yang tak ada. Kalau nak harapkan harta pusaka arwah, lambat lagi. Ni, kamu baru berkahwin kan? Muda lagi. Bawa-bawalah berbincang dengan suami tu. Ajak dia buat hibah amanah. Hibah amanah? Apakah benda pula tu, Kak? Hibah amanah ni, dia bantu kita uruskan harta lepas kita meninggal. Kalau ada hibah ni, tak ada siapa yang boleh persoalkan harta tu. Keluarga mertua ke adik-beradik ke, tak ada siapa. Taklah kau pening-pening macam akak sekarang ni. Barulah saya tahu kewujudannya.
Jadi, apa perancangan akak ni, Apa lagi yang akak boleh buat? Suami akak tu memanglah berharta. Tapi Kak, takkanlah masa kehidupan akak dengan suami akak dulu tak ada buat pengurusan harta langsung. itulah dia. Dah banyak kali sepanjang arwah ada, akak tekankan kat dia kepentingan hibah ni. Uruskan hibah. Tapi balik-balik alasannya sama je. Tak ada masa. Muda lagi. Sekarang ni yang menanggung akak juga. Hibah ke, wasiat ke, tujuannya untuk memudahkan kita juga suatu hari nanti. Sabarlah ya, Kak. Tak apalah, saya doakan semoga urusan akak semuanya dipermudahkan, ya? InsyaAllah. Engkau pun. Apa yang akak nasihatkan panjang berjela tadi tu, jangan setakat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri je. Ambil nasihat tu. Kau tarik laki kau, ajak dia pergi buat hibah. Kita tak tahu ajal dan maut ni bila kan. Kita kena elakkan, takut-takut nasib kau sama je macam akak suatu hari nanti. Yelah, Kak. Itu dia sketsa akak kita tadi. Kesian tengok akak tadi. Pandai berlakon juga. Tapi sebenarnya lakonan tu memang ada berlaku dalam dunia realiti. Jadi doktor, saya nak tanya. Tadi doktor jelaskan tadi kepada kita hibah amanah. Wang ASNB yang ditinggalkan itu akan diuruskan secara berasingan dengan harta yang lain. Adakah ini akan memudah dan mempercepatkan proses tuntutan? Ya. Bila berlaku kematian, harta akan menjadi hak milik waris dan tertakluk kepada hukum hakam faraid. Jadi bila sudah berlaku hibah dan hibah amanah, maka harta tersebut tidak lagi tertakluk kepada hukum faraid. Ia adalah menjadi milik penerima dan boleh diurus berasingan dengan harta-harta yang lain. Jadi cerita dia kalau kita dah buat satu proses yang berasingan tu, yang sebab semua benda yang kita dah bincang panjang-panjang ni tak ada benda lain. Nak mempercepatkan proses tuntutan. Kesian kat akak tadi tu duk lipat kain, nampak muka sedih kan. Yalah, barulah menyesal. Tapi sebenarnya inilah yang berlaku dan ramai orang masih lagi belum mengetahui tentang hibah amanah. Jadi untuk Yana, nak tanya sikit ni, nak minta kongsi sikit pengalaman sendirilah sepanjang aktif dalam bidang seni, perniagaan dan sebagainya. Bagaimana pelaksanaan konsep hibah ni? Sama ada hibah biasa ke ataupun hibah amanah ni boleh membantu orang ramai. Pengalaman sendiri, share sikit. Saya rasa saya lebih suka cerita pasal program kita hari ini. Apa yang kita buat ni sebenarnya bagus bila kita sebarkan kepada orang ramai dan maklumat ni, apa yang kita nak sampaikan ni sampai kepada ramai lagi orang. Sebab apa? Okey, contohlah saya sendirilah kan. Walaupun ayah saya, mak saya masih hidup. Okey, dia adalah harta yang tiba-tiba saya tahu. Tiba-tiba saya tahu, kebetulan memang betul-betul berlaku di ASB masa ketika itu. So bila dia tak hibahkan atau dia tak wasiatkan lagi, saya sendiri pun tak berani nak cakap dengan dia. Saya nak cerita. Saya tak berani nak cakap sendiri. Saya takut nanti bila saya sendiri yang bercakap, takut nanti disalah ertikan oleh bapa saya. Orang ingat kita pula nak suruh letak kat kita nombor ni. Tapi sebenarnya bila kita tengok, kalau boleh kita memudahkan waris yang telah meninggal dunia. Itu pun sebab ayah saya ada seorang adik lelaki. 5 orang adik-beradik, seorang je adik lelaki. Kebetulan pada tahun 2020 tu dah meninggal dunia. Jadi ayah saya sebelum ni memang menamakan dia. Tapi dah meninggal dunia. Jadi dia pun jadi macam alamak, dia pun masa tu dia trigger macam saya perlu menamakan harta-harta dia. Tapi macam saya cakap, program ni bagus sebab biar bukan daripada mulut saya. Kalau nak buat hibah ke, nak apa ke kan, tak kisahlah harta perniagaan ke ataupun harta peribadi ke, lebih baik ada third party yang memberitahu supaya dia lebih nampak tidak berat sebelah ataupun tidak ada adik-beradik yang lain terasa seperti kita nak memiliki. Ya, benda tu penting tu. Macam kita nak bagi suggestion, kita nak memudahkan tapi orang salah sangka. Jadi kita perlukan orang ketiga. Jadi cantiknya doktor ada. Boleh explain. Jadi doktor, kalau saya lah sendirilah. Saya sendiri nak daftar hibah amanah ni. Yang ni kita cakap panjang-panjang pun kita kena bagi tahu juga kat mana nak daftar ni. Bolehkah cawangan ASNB tempat untuk kita mendaftar?
Ataupun boleh dengan pergi melanggan di ejen-ejen ASNB saja? Boleh mendaftar di mana-mana cawangan ASNB. Di mana-mana? Ya. Dan untuk para pendaftaran pun boleh kita gunakan ASNB My Portal. Okey, kita ada banyak lagi soalan Doktor dan juga Yana. Cuma kita akan berehat seketika dan kita sambung selepas ini. Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad. Bertemu kembali dalam Bicara Maqasid PNB. Jangan berebut. Jangan berebut. Baik Yana. Tadi soalan tergantung tadi tu. Soalan dah tahu dah ada produk hibah amanah. Yana nak ambil ataupun tidak? Of course saya nak ambil. Sebab mula-mula saya pun tahu pasal hibah ni kan. Bila kita hibah, kita bagi, confirm kita tahu ada orang dah menerima dan benda tu bukan kita punya. Selagi kita hidup, selalunya yang saya dengar dari pembacaan saya kena hire lawyer. Saya kena hire lawyer untuk protect saya macam mana nak buat selepas ini apa semua kan. Tapi bila saya dah tahu macam ni, alah mudah je sebenarnya kan, boleh buat permohonan secara online dan apa yang kita ada dekat dengan produk BNB kan. Dan pengurusan dia dibuat selama 14 hari sahaja. Bagi saya ia sangat memudahkan dan saya akan ambil sebab mengikut pengalaman saya sendiri, saya menguruskan adik ipar saya ketika arwah adik saya meninggal dunia. Dalam masa 2 minggu juga saya nak uruskan semua, urusan bank-bank dia apa semua kan. Kalau boleh saya nak dia dengan anak dia yang baru lahir tu terjagalah kebajikan dia dan settle dengan semuanya. So, saya pun first time mengalami kejadian seperti itu. Saya tak tahu adakah Allah boleh mudahkan urusan saya kan. Saya takut adik saya ada hutang, saya tak macam tu. Tapi Alhamdulillah semuanya lancar. Tapi dengan pengetahuan saya hari ini, saya dapat tahu hibah amanah. Saya rasa saya pun tak rasa sanksi pula untuk kes saya. Saya nak ibahkan atas nama suami saya. Sebab apa? Saya pun takut juga nanti saya letak nama dekat suami saya, tiba-tiba apa jadi kat saya, kita harapkan dia jaga anak kita kan. Betul tak? Saya pun mewakili wanita di luar sana kan. Tiba-tiba laki saya tak tunaikan tanggungjawab tu. Tapi kalau hibah amanah, kan kita boleh letak nama kat anak-anak kita. Betul berkaitan dengan benda tu. Sebab saya mewakili orang normal juga di luar. Bila kita ada harta, kita akan fikir benda yang sama. Kan? Kalau wakaf tu lain lah, betul tak Doktor? Jadi Doktor, pertamanya saya secara peribadilah, saya tak rasa tak bimbang. Ini bukan potong-potong cakap, ada tak tambah lagi. Nak dengar juga. Tapi bukan soalan itu, saya nak sebut tentang saya sendiri. Saya tak bimbang sebab kita boleh menghibahkan unit amanah ini, amanah SNB ini kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita nak bagi kepada siapa boleh. Betul. Adakah termasuk juga kepada kanak-kanak kecil? Padahal ada hukum hakam tertentu untuk anak-anak kecil. Dan mungkin Doktor boleh cerita sikit tentang agaknya kalau saya nak membatalkan hibah yang dilakukan. Dah bagi dah, tiba-tiba tak jadilah pula. Maksud saya kadang-kadang ada hubungan yang kita tak jangka, terputus atas sebab-sebab tertentu. Contohnya perceraian. Sedangkan pelabur ini hibahkan kepada pasangannya. Macam mana jika keadaan berlaku juga? Untuk saya jawab soalan yang pertama dulu. Memang hibah amanah ni boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Sama ada orang bukan Islam ataupun orang Islam. Bagi yang mu'allaf, dia boleh bagikan kepada keluarganya yang belum memeluk agama Islam kan. Jadi dia memang terbuka untuk diberikan kepada sesiapa saja. Sebab harta itu harta dia dan hak dia untuk memberikan ikut kepada suka dia nak bagi kat siapa. Betul, ikut suka dia. Itu hartanya. Jiran. Ya betul. Itu yang pertama. Jiran boleh. Anak jiran pun boleh. Maksudnya budak kecil pun boleh. Bayi pun boleh. Kalau yang nak bagi ke saya pun boleh. Tak ada salah dapat jawapan tu kan. Dah dapat jawapan tu, saya pun host pun tak ada masalah. Maknanya tanpa ada juga hubungan pun boleh diberikan hibah. Sebab itu harta kita yang punya kan. Jadi cuma bila diberikan kepada kanak-kanak, sudah tentu dari segi pengurusan kanak-kanak tidak berupaya, tidak akil balik dan sebagainya, menyebabkan boleh berlaku kezaliman ataupun boleh berlaku
penyalahgunaan dari segi harta tersebut. Jadi kanak-kanak boleh diberikan tetapi mesti ada penjaga. Jadi penjaga itulah yang akan menuntut bagi pihak kanak-kanak. Okey. Okey. Kemudian soalan cepu emas. Boleh tak dibatalkan setelah berlaku hibah? Dia boleh dibatalkan sekiranya si penerima itu yang memulakan balik hibah tersebut. Jadi contohnya kalau kita bagi kepada suami kepada ya betul, belum meninggal lagi sebab konsep hibah yang kita kita adakan di ASMB ni ialah kerana hibah ni hukumnya walaupun ada pandangan ulama kata makruh, haram dan sebagainya, tapi kita mengambil pandangan ia adalah tidak boleh dipulang balik ataupun tidak boleh diambil balik. Tak buruk siku. Jadi bila sudah diberikan maka tidak boleh diambil balik kecuali pemberian seorang ayah kepada anak ataupun atuk kepada cucunya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Pernah berlaku zaman Nabi SAW ni seorang pemuda mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata ayah dia ni selalu ambil harta dia. Dan pemuda tu sihat mengatakan ayah dia ni selalu mengambil hartanya. Jadi Nabi SAW memanggil si bapa tadi, maka datanglah si bapa. Jawab si bapa, semasa si pemuda itu tadi kanak-kanak, lemah, tak berdaya, dan ketika itu aku kuat, apa yang dia minta aku bagi. Sekarang ni aku lemah, tak berdaya, sekarang kanak-kanak tu menjadi kuat dan sebagainya. Apa yang aku nak dia tak bagi. Kedekut. Yang menyebabkan Nabi kata anta wa maluka li abika. Sebenarnya engkau dan harta engkau milik ayah engkau. Jadi berdasarkan hadis tersebut ulama mengatakan boleh ditarik balik sekiranya berlaku hibah di antara ayah kepada anak ataupun atuk kepada cucunya. Tetapi antara suami isteri, antara adik-beradik ataupun yang tidak ada hubungan, bila berlaku hibah maka tidak boleh ditarik balik kecuali kalaulah penerima itu menyerah kembali hibah tersebut kepada si pemberi. Tapi contoh dia kan, contoh kan. Kan kita dah buat contoh saya ada ASB lah kan. Saya dah buat ibah amanah tu, saya dah letak nama suami saya. Kita ceritalah. Saya dah letak. Lepas tu saya fikir 2 tahun kemudian saya nak tukarlah kan. Saya tak nak letak nama dia. Itu macam mana? Suami kena serahkan baliklah. Tapi kalau sebab dia dah sign lah kan. Ya betul, dia sign. Tapi cakaplah kat suami kata dia ni sebenarnya I bagi hari tu I rasa menyesal lah bagi kat you. Kadang-kadang orang perempuan bergaduh dengan lelaki ni kadang-kadang macam tu. Tak heranlah I bagi baliklah. Contoh kalau kes macam tu. Jaranglah berlaku. Jelas lah, maksudnya kalau nak letak nama tu kena fikir betul. Itu tujuannya, kena fikir betul-betul. Sebab doktor dah cakap kalau nak bagi orang yang menerima tu dia kena tahu kan? Ya betul, kena tahu. Sebab dia kena penerima. Dia kena menerima harta tersebut menunjukkan hibah berlaku semasa hidup. Isunya adalah jangan berebut. Macam mana tak mau bagi berebut, kita ada banyak kaedah selain daripada faraid. Kita ada hibah, amanah dan macam-macam lagi cara-cara yang terbaik untuk memastikan harta itu diturunkan kepada waris dalam keadaan harmoni dan juga keadaan yang tenteram dan juga sejahtera. InsyaAllah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita di atas kesudian berkongsi bersama kami pada hari ini. Banyak lagi nak tanya sebenarnya, tetapi berdasarkan penjelasan dan perkongsian kedua-dua panel sebentar tadi, jelaslah di sini bahawa keperluan hibah itu perlu difahami. Kerana ia bukan sekadar pemberian hadiah kepada yang tersayang, tetapi mampu melancarkan segala urusan selepas kita pergi nanti. Ambil tahu, rancang dengan sebaiknya ketika kita masih bernafas. InsyaAllah, segalanya dipermudahkan. Jika anda di rumah tidak tahu bagaimana untuk melakukan hibah amanah, layari seperti yang tertera. Sekian daripada saya, berjumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, pelaburan tanpa was-was. Ingat, PNB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bicara Maqasid PNB ini dibawakan khas oleh Permodalan Nasional Berhad.